السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, pakcik-pakcik, makcik-makcik, atuk-atuk, opa-opa, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, kawan-kawan, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, syukur kepada Allah. Terima kasih kepada Allah di atas nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang kita dapat beberapa hari ini iaitulah hujan. Hujan pun merupakan nikmat juga, Jadi kita jangan merungutlah bila turunnya hujan. Kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi. Apabila turunnya hujan, kita baca doa. Doanya pendek aja, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikan hujan yang turun ini memberi manfaat. Ya Allah, jadikan hujan yang turun memberi manfaat. Dan di antara ketika ataupun waktu mustajab doa ialah di mana waktu hujan turun dengan lebat. Kemudian antara nikmat lain ialah dapat bertemu dengan anak-anak, sanak saudara, ahli keluarga kita. Apabila dah boleh merentah negeri, maka ramailah di kalangan anak-anak kita yang balik ke rumah bertemu dengan ibu bapanya. Jadi bila dah bertemu dengan ibu bapa, maka ibu bapa pun menjadikan alasan untuk tidak ke masjid. Anak balik katanya, kan. Tak tahulah, saya tengok trendnya macam itulah, Dan bukan mengata orang pun, sendiri pun lebih kurang jugalah. Pasal saya pun baru balik kampung, lepas tu dia jadi malas nak ke masjid. Dia dah jumpa adik-beradik semua, kan. Yang menyembang 4 orang sikit, jadi berat nak ke masjid. Tapi itu merupakan nikmat apabila dapat bertemu dengan ahli keluarga, dapat bertemu dengan ibu bapa, dapat bertemu dengan adik-beradik. Baru ni saya baca satu hadis, rupa-rupanya kita ni kalau dah mati pun, Nabi kata kita boleh bertemu dengan roh ahli keluarga, kawan-kawan. Tetapi syaratnya mestilah beriman. Nabi kata akan bertemu roh orang beriman sesama roh orang beriman yang telah meninggal dunia. Lalu mereka bersembang. Sembang, tanya khabar. Saya baca hadis 40 hadis 40 hadis akhirat, apa tajuknya, lebih kurang itulah, 40 hadis yang menceritakan tentang alam akhirat. Nanti kita boleh jumpa adik-beradik, sanak saudara kita, ahli keluarga kita yang beriman, kawan-kawan yang beriman. Tapi syaratnya mestilah beriman. Kemudian dalam sembang tu pula ditanyakan, mana kawan kita tu, kemudian ada pula yang jawab, oh dia tak ada, dia tak join, dia tak masuk grup kita. Maksudnya tak masuk dalam grup orang beriman. Rupa-rupanya ada di kalangan kita ni, tuan-tuan, yang mati tidak dikira sebagai dia orang beriman. Masya Allah, dia rupanya masuk geng lain. Itu diceritakan dalam
hadis, tetapi panjanglah pula kalau nak cerita ni. Ya, nanti kita lari pula kita punya kitab malam ni. Jadi nak ceritanya begitulah. Kita boleh bertemu dengan roh orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak beriman, nanti kita tak dapat nak jumpa dia. Ya, walaupun di kalangan ahli keluarga kita sendiri. Baiklah, kita teruskan dengan membaca kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Pendidikan anak-anak di dalam Islam. Kita dah sampai muka surat mana ke muka suratnya? 57. Di bawah tajuk mendahulukan kepentingan Islam melebihi kecintaan kepada anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, sekiranya bapa-bapamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, isteri-isterimu, kaum keluargamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbangkan akan merosot dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Jangan sampai kita sayang dunia lebih daripada kita sayang kepada Allah dan Rasul. Baru ni ada jemputan ceramah Maulidur Rasul online. Kemudian saya adalah buat sedikit dia panggil apa dia? Point. Apa benda nak ceramah kan? Jadi salah satu point tu ada hadis, Nabi menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kamu sehinggalah aku lebih dikasihinya berbanding kedua ibu bapanya, anak-anaknya dan manusia seluruhnya. Jadi nak cerita pasal sayang, cinta dan kasih kepada Nabi mesti lebih daripada sayang ibu bapa. Padahal ibu bapa tu kita memang sayang berbenar lah, pasal kita tahu ibu bapa kita ni yang membesarkan, yang melahirkan, yang mengandungkan, yang menyusukan, yang mencarikan nafkah untuk kita, dan kita kenal ibu bapa kita. Kita jumpa dan kita teringin nak jumpa ibu bapa kita bila boleh merentah negeri nak balik kampung. Tapi yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak pernah tengok pun, dan tak ramai pun yang kenal dengan Nabi Muhammad. Dia lebih kenal dengan pelakon Squid Game. Tuan-tuan ada tengok tak cerita Korea yang viral ni? Jadi terkenal demo. Padahal saya baca jugalah background pelakon-pelakon tu, ada yang baru pertama kali berlakon. Lepas tu dia buka akaun Instagram. Baru sehari dah ada 3 juta follower. Baru sehari je dia buka dah ada 14 juta follower. Pasal dia jadi terkenal, jadi viral. Disebabkan dia berlakon dalam drama Squid Game, nama filem tu, dan ramai orang tengok. Jadi orang pun selidik dia punya latar belakang. Perempuan ni umurnya 19. Dia ni belum kahwin lagi. Dia ni suka makan sushi kan. Kita kenal berbenar dengan pelakon, dengan penyanyi BTS kan, penyanyi K-pop, dengan penyanyi Blackpink. Kita selidik dia punya background dia.
Tetapi ramai di kalangan kita yang tak kenal, tak betul-betul kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tahu Nabi ada ramai isteri aja. Tapi berapa orang isterinya? Tak tahulah berapa. Dan Nabi ada di kalangan isterinya yang pernah Nabi ceraikan. Kita ingat yang kata Nabi ni kahwin ramai, semua jadi isterinya sampai akhir hayat lah kita kata kan. Tapi rupanya ada juga di sebalik rumah tangga Nabi tu ada berlaku juga perceraian. Tahu tak kenapa Nabi bercerai? Apa dia punya sebabnya? Sampai ke tahap itu kalau boleh kita kena tahu. Kemudian anak Nabi ada berapa orang? Dengan Sayyidatina Khadijah paling ramai 6 orang. Kemudian seorang lagi dengan Maria. Padahal Sayyidatina Khadijah ni dia janda. Dia sudah 2 kali berkahwin. Umurnya masa kahwin dengan Nabi 40. Tapi dalam riwayat mengatakan Allah mengembalikan keremajaannya. Dia jadi anak dara balik. Dalam kitab Ibnu Katsir mengatakan umurnya sebaya, bukan 40, 25. Sama macam umur Nabi juga. Namun ulama yang lain mengatakan umurnya 40, tetapi Allah mudakan dia balik. Dia ada 2 pendapat. Kemudian alasannya sebab apa? Takkanlah dia dah umur 40 boleh beranak 6 orang pula lepas tu. Kalau ikutkan tak mustahil lah kalau Allah yang maha berkuasa nak menjadikan dia boleh beranak walaupun dah berumur 40, apa kita nak heran kan? Namun begitu ada pendapat mengatakan sebenarnya umur dia lebih muda. Jadi nak ceritanya tuan-tuan kena tanda sayang Nabi mesti kenal Nabi, mesti banyak berselawat kepada Nabi, kemudian mengikuti akhlak Nabi dan mengamalkan sunnah-sunnah baginda. Kita kena sayang Nabi lebih daripada sayang ibu bapa. Kenapa? Sebab Nabi lah yang mengenalkan kita kepada agama, kepada Islam. Kalau Nabi tak kenalkan kita kepada Islam, mungkin hari ini kita akan jadi anak yang derhaka. Pasal Islam yang mengajar supaya jadi anak yang soleh dan solehah. Kalau kita tengok budaya barat yang bukan Islam, dia cakap dengan mak ayah dia pun akungkor je. Ya ke ustaz, saya dengar dia cakap you mana ada akungkor. Tu terjemahannya lah. Kalau cakap akungkor udah pelik pula. Tu kan orang putih namanya kan. Tu orang hitam. Jadi dia cakap cara dia menghormati ibu bapa dia tak sama macam yang diajarkan oleh Islam. Kemudian mak ayahnya pula tak kisah kalau anak-anaknya ni nak berkapal, nak berkawan, nak ada pasangan, walaupun tak kahwin lagi. Malah ibu bapanya benarkan pula kalau anak-anaknya ni tidur dengan jantan lain, dengan perempuan, tak apa kan. Lepas tu demo pula budayanya boleh pula duduk serumah, dah beranak pinak, lepas tu baru kahwin. Alasannya apa dia? Nak tunggu betul-betul rasi, barulah saya akan declare dia tu sebagai suami, sebagai isteri. Kami mengadakan majlis perkahwinan bila mana kita rasa dia rasi sebagai pasangan. Kepala bana dia. Kan, dia boleh beranak pinak dulu, lepas tu baru dia kahwin. You want to marry me? Lebih kurang gitulah. Yang lakinya pun melutut, dia ulurnya cincin. Kalau perempuan tu sambut, kira jadilah. Padahal dah 3 orang anaknya. Kan? Boleh pula gitu. Yang diajarkan oleh Islam bukan seperti itu. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sambung. Terdapat beberapa kisah yang direkodkan oleh ramai orang daripada Imam Syahid Hasan Al-Banna menjadi kebiasaannya mencari para pemuda dakwah di segenap daerah dan kawasan pada setiap hari raya. Suatu saat ketika beliau ingin keluar berjuang, anaknya Saiful Islam sakit tenat hingga boleh membawa maut. Saiful maknanya pedang. Saiful Islam. Ada tak anak tuan-tuan nama Saiful? Saiful Islam. Al-waqtu, ada satu pepatah Arab, al-waqtu kas-saif fa illam taqta'hu qata'ak. Masa itu seperti pedang. Jika kamu tidak memotongnya, dia akan memotong kamu. Yang kata masa itu kas-saif, seperti pedang. Jika kamu tidak memotongnya, kamu akan dipotong.
Selalu kita gunakan peribahasa masa itu seperti emas. Kalau Melayu lah tak silap saya kan. Masa itu seperti emas, menunjukkan betapa berharganya, betapa mahalnya nilai masa. Jangan mensia-siakan masa. Tapi ada pepatah Arab menyebutkan waktu seperti pedang. Baik, jadi nama anaknya Saiful Islam. Suatu hari anaknya sakit, tenat, sampaikan mati anaknya, sampaikan membawa maut. Kita sebagai ibu bapa ni tuan-tuan ni, kalau boleh, apa kita punya harap ataupun apa kita punya doa, biarlah kita mati sebelum anak-anak kita mati. Pasal kita dah tua kan, kita harap biarlah kita yang mati. Kalau boleh, biarlah anak kita ni hidup kan, anak kita ni bahagia. Biar kita mati dulu, kita harap begitu. Tapi tuan-tuan ni, kadang-kadang dalam kehidupan ni kita tak tahu, yang kata mati itu muda-muda pun boleh mati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, di antara ujian besar yang dihadapi oleh Nabi di dalam kehidupan baginda ialah kesemua anaknya mati sebelum baginda tu sendiri wafat, melainkan seorang. Anak Nabi kan ada 7, 6 orang semua meninggal dunia sebelum Nabi meninggal. Terutama sekali anak lelaki. Anak lelaki semua meninggal sewaktu kecil. Qasim, Abdullah, Ibrahim semua meninggal masa kecil. Umur 5 tahun, 6 tahun, tak sampai 10 tahun. Anak yang perempuan sempat besar. Tetapi semua juga meninggal sebelum Nabi meninggal. Kecuali seorang, iaitu Fatimatuz Zahra. Fatimah sahaja yang meninggal dunia 6 bulan selepas Nabi meninggal. Maknanya itu pun umurnya tak adalah panjang sangat. Katalah Nabi ni umur 50, anaknya Fatimah tu tak silap dah berumur lebih kurang 20-an. Nabi meninggal umur 63. Jadi 20 tambah lagi 13 tahun. Lebih kurang 30-an sahaja umurnya, dia sudah meninggal dunia. Jadi yang kata Nabi ni, dahlah masa kecil ayahnya meninggal, maknya meninggal, atuknya meninggal. Kemudian sebelum sempat dia meninggal, anak-anaknya pun meninggal dunia juga. Betapalah beratnya ujian yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah lebih baik sekiranya kamu tinggal bersama kami pada hari raya kali ini, supaya kami dapat bermesra dengan kamu dan kamu dapat berada di samping anakmu yang sakit. Macam baru ni tuan-tuan ni, macam suasana raya pula. Saya lalu dekat Manjung tadi, saya balik kampung juga. Saya lalu dekat Manjung tadi, ada signboard, ada kain rentang, ada banner besar dekat sebelah satu kedai tu, kedai jual apa entah. Dia buka tepi jalan tu kan, dia tulis, "Selamat pulang wahai anak rantau," apa tu, "Selamat pulang ke kampung." Macam balik raya pula asalnya. Jadi suasana tu macam balik raya lah, pasal jalan pun banyak kereta, ada setengah yang jam dan seumpamanya. Jadi pada hari raya, di antara keseronokannya ialah apabila dapat bertemu dengan ahli keluarga, sanak saudara, anak-anak dan ibu bapa. Bila kita balik kampung, mak dah tak ada, ayah dah tak ada, rasa macam tawa aja balik. Walaupun kita boleh jumpa dengan adik-beradik, seronok juga, tapi tak seseronok bila mana adanya ibu bapa. Maka sebab itulah kepada anak-anak, selagi mana ada ibu bapa, hargailah mereka. Paling tidak pun telefonlah dan buatlah video call, supaya dapat melihat wajah ibu bapa. Di antara perkara yang bila ditengok dapat pahala ialah melihat wajah ibu bapa. Antaranya tengok Kaabah, tengok pemandangan, tengok Al-Quran, dan juga menatap wajah ibu bapa. Tapi kebanyakannya dia kata, "Ustaz, tak puas lah nengok muka mak, muka abah dalam handphone, tak puas pasal tak dapat sentuh." Sentuh je lah skrin handphone tu. Tak sama, licin. Kalau sentuh mak dengan ayah betul-betul, dia tak licin, berkedut kata. Dia tak sama dia punya rasanya. Yang kedut tu yang sedap tu. Dia punya feel megang, memegang tangan ibu bapa kita yang dah tua ni. Tangan pun dah berkedut-kedut, tapi dia punya rasa nikmat dia tu lain. Memegang pada skrin handphone
tak sama dia punya nikmat dia. Ya, walaupun dekat handphone ni kita boleh ambil gambar tuan-tuan ni, hilang jerawat. Jerawat hilang, kedut hilang. Dia panggil apa ke namanya tu? Apa entah nama dia punya apps tu kan, yang boleh nampak licin je. Kita pula perasan, kita kata lawa pula aku ni. Rupanya handphone. Baik, beliau menjawab sambil tangannya memegang beg kelengkapan. Andainya Allah menganugerahkan kesembuhan kepada anakku, maka segala puji kepada Allah. Andainya Allah mentakdirkannya meninggal dunia, datuknya tahu jalan ke kubur. Kemudian beliau keluar sambil membacakan ayat-ayat keterangan Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Taubah ayat 24. Ni yang kata orang soleh ni, orang alim ni tuan-tuan ya. Dia adalah ayat yang dibacanya. Yang kita ni tak tahulah apa ayat kita baca kan. Bila nak keluar rumah kita baca jampi lah gamaknya. Ya, kita ni macam-macam juga dia punya petuanya kan. Ada jampi-jampi. Tapi kalau jampi itu yang diambil daripada Al-Quran dan juga yang maksur daripada hadis Nabi, itulah yang paling baik. Ya, waktu saya adalah belajar sikit hari tu ilmu perubatan Islam. Ada ditanya kepada Allahyarham Tok Harundin, boleh tak pakai jampi Melayu? Contohnya apa dia? Yang pernah saya dengar lah, ayah saya sendirilah. Ya, bila saya sakit kaki hari tu, jatuh parit ke, jatuh longkang ke, jatuh. Lepas tu ayah kata, Bismillahirrahmanirrahim. Dengar yang itu, dalam hati kata, kemeh juga bapak aku ni. Hebat juga. Padahal bismillah je pun. Lepas itu dia kata, tuku takai kancing pintu budak nakal memang begitu pui katanya. Jampi Melayu. Ya, tapi rasa elok pula. Kan? Elok pula kaki. Jadi macam sembuh pula. Boleh pakai jugalah. Lepas tu ditanya kepada Allahyarham Tok Harundin, boleh tak pakai jampi Melayu? Dia kata jawapannya, boleh sekiranya tidak ada di dalam jampi itu unsur memuja syaitan ataupun mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila dicek balik jampi tadi, tuku takai kancing pintu budak nakal memang begitu. Itu dah macam pantun ni, bukan jampi pun. Kan? Jadi boleh, tetapi yang paling baik ialah jampi ataupun dia panggil ruqyah. Dalam bahasa Arabnya ruqyah ataupun jampi, ya, yang diambil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi. Doa lah sebenarnya jampi itu ialah doa. Apa dia ayat yang dibaca ni? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarastumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ini ayat tadi lah. Ini ayat tadi yang dibacakan. Baik, Allahu Akbar. Beginilah sepatutnya sikap kita dalam berjuang, berbakti kepada agama dengan seluruh jiwa dan raga demi meninggikan kalimah Allah. Allahu Akbar. Beginilah sikap yang harus ada pada para pendakwah. Beberapa kisah ini menjadi bukti kemuliaan dan kemegahan para salaf dan pendakwah yang akan sentiasa dikenang sepanjang zaman. Wahai bapa mukmin, ni ayat ni seruan kepada kita lah. Kita ni bergelar bapak ni. Tapi ustaz, saya mana ada anak? Bapak saudara pun bapak juga. Bapak angkat pun bapak juga. Kalau bukan ada anak sendiri pun, kita ada anak saudara. Kita mungkin ada anak murid. Siapa yang jadi cikgu kat sini, dia ada anak juga. Anak murid lagi ramai. Kan? Mengkonyot anaknya. Siapa yang ngajar di sekolah, ni paling ramai lah anak. Ya. Cikgu-cikgu, kan, guru-guru, anak murid. Jadi wahai bapa mukmin, cinta kepada Islam dan jihad dakwah perlu menguasai hati dan anggota badanmu melebihi cinta kepada keluarga, anak dan kabilah kamu, sehingga kamu keluar dengan sepenuh jiwa dan ragamu sebagai pendakwah dan pembawa bendera jihad. Bila sebut pendakwah ni tuan-tuan ni, jangan pula kita rasa selamat, nasib baik, saya bukan ustaz.
Ya, yang kata pendakwah itu ialah da'i, yang mengajak. Ya, kata satu ungkapan, man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dia ialah pendakwah. Maknanya semua di antara kita atas dasar kita sebagai orang yang beriman, sebagai Muslim, kita ialah pendakwah. Berdakwah mengikut kapasiti masing-masing. Ya, ada orang mungkin dia punya skop dakwah dia lebih luas, lebih besar lagi. Pasal dia ni penceramah, ustaz, orang jemput ke sana kemari. Tapi saya ni ustaz, mana ada orang jemput saya ceramah. Saya ni pandai ceramah kedai kopi aja. Kan? Dekat masjid saya tak pandai. Kedai kopi, serah dekat saya, tak payah pakai mic. Saya memang boleh ceramah, bagilah tajuk apa pun. Kan? Jadi kita ni pendakwah di peringkat keluarga sendiri. Ya, kalau katalah saya keluarga pun tak ada, sebatang kara. Saya ni tunggal. Saya ni tunggal, isteri tak ada, suami tak ada, mak bapak tak ada, siapa pun tak ada. Semua dah mati, tinggal saya seorang yang panjang umur. Ya, jadi sekurang-kurangnya berdakwah kepada diri sendiri. Sebab itu Nabi kata ibda binafsik, mulakan dakwah itu kepada diri kamu sendiri. Kamu dakwah diri kamu sendiri. Kan, bercakap dengan diri sendiri, aku nak jadi orang yang baik. Ya, aku nak jadi orang yang soleh. Aku nak bangun awal, cakap dengan diri kita sendiri. Kan? Kadang-kadang kita cakap dengan isteri yang abang nak bangun awal. Kita cakap dekat isteri kita supaya isteri kita boleh tolong gerakkan, boleh tolong kejutkan. Tapi kalau tak ada isteri, cakap dengan diri sendiri. Weh Yop, aku nak bangun awal. Dia pun kunci jam pukul 5 suku, 5.30, 5.45. Tapi bila jam bunyi, ditutupnya balik. Kan? Dia kata dia nak bangun awal. Dia telah menipu dirinya sendiri. Dan jihad dakwah perlu menguasai hati dan anggota badanmu melebihi cinta kepada keluarga, anak dan kabilah kamu sehingga kamu keluar dengan sepenuh jiwa dan ragamu sebagai pendakwah dan pembawa bendera jihad. Semoga kamu termasuk dalam golongan mereka yang membangunkan kegemilangan Islam dengan kekuatan, menegakkan kedaulatan Al-Quran dengan azimat mereka dan mengembalikan kemuliaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah semua ini tidak menjadi susah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah izinkan, ya, dengan kita punya semangat juang yang tinggi tadi, ataupun dalam bahasa agamanya dipanggil mujahadah, kesungguhan. Kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajipan sebagai seorang hamba Allah. Ya, solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, semuanya kita buat dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Benda tu akan jadi senang, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk dekat Malaysia ni kira dah, orang kata dah selesa lah tuan-tuan, ya. Mungkin berbanding dengan masa zaman Jepun dulu, mungkin sekarang ni dah jauh benar lah bezanya, kan. Saya pasal selalu dengar cerita daripada atuk saya, kan. Bila cerita dengan dia je, dia akan cerita zaman Jepun. Dia kata aku ni berapa kali kena tampur dengan Jepun, kan. Minggu depan jumpa lagi, cerita itu lagi. Saya pun tunjuk dekat adik saya, hari ni je dah 4 kali cerita. Cerita kena tampur dengan Jepun, kan. Lepas tu macam-macam lah dia cerita susah masa zaman Jepun, makan ubi kayu lah, apalah. Jadi rupa-rupanya tuan-tuan ni kadang-kadang kita rasa macam tak gemar, tak suka mendengar cerita tu berulang-ulang kali, kan. Lagipun cerita zaman Jepun kita tak boleh nak bayang. Yang boleh bayang tu orang yang melalui sahaja. Tetapi rupa-rupanya apabila kita meningkat dewasa, kita pun dah ada anak, benda yang sama juga kita akan ulang-ulang kepada anak kita. Sebab kita nak supaya anak kita jangan kufur kepada nikmat yang ada. Dulu susah, kan. Masa zaman abah dulu susah. Zaman kamu ni dah senang. Kita ingatkan anak kita supaya jangan, ya, kufur dengan nikmat. Bersyukurlah dengan apa yang ada. Ya, orang kaya sebenarnya ialah orang yang sentiasa merasa cukup dengan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang miskin ialah orang yang pada mata kasarnya nampak kaya, mewah, tetapi kalau dia rasa tak cukup,
Dah ada rumah besar pun tak cukup besar lagi. Kan? Dah ada kereta menjala pun dia rasa tak cukup lagi. Dah ada isteri pun dia rasa tak cukup lagi. Contohnya lah, dia nak tambah lagi. Itu kan? Itu yang dimaksudkan dengan orang yang miskin ialah orang yang sentiasa merasa tidak cukup dengan apa yang ada. Perhatikan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal orang yang inginkan kesempurnaan iman, merasakan kemanisan dan kelazatannya dalam hati mereka. Imam Al-Bukhari merekodkan daripada Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kamu merasakan kemanisan iman sekiranya terdapat 3 perkara, iaitu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya, mencintai seseorang hanya kerana Allah, dan benci untuk kembali kepada kekufuran seperti mana benci dicampakkan ke dalam api neraka. Kita cinta kepada Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Mencintai seseorang, siapa yang dimaksudkan dengan seseorang ini? Kata ulama, maksudnya boleh jadi isteri, boleh jadi suami, boleh jadi anak, boleh jadi ibu bapa, ataupun boleh jadi kawan. Ada orang dia sayang dengan kawan dia. Macam Nabi Muhammad dengan kawan-kawan, dengan sahabat. Dia tak panggil kawan, dia panggil sahabat. Sahabat Nabi, ada ulama kata jumlahnya 100,000 orang. Ataupun yang paling banyak 120,000 ataupun 150,000 kalau tak silap saya. 120,000 rasanya yang paling banyak. Iaitu mereka yang hidup semasa Nabi hidup dan beriman kepada Allah dan Rasul. Sama ada jumpa Nabi ataupun tidak, itu dipanggil sahabat. Yang mana cerita tentang sahabat Nabi ni tuan-tuan, kehidupan mereka sangat berkasih sayang di antara mereka. Sampaikan ke tahap dia panggil isar, sayang kepada sahabat lebih daripada diri sendiri. Dia sayang orang lebih daripada sayang diri sendiri. Macam kita disuruh oleh Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kamu sehinggalah kamu kasih kepada saudaramu seperti mana kamu kasih diri sendiri. Maknanya sayang orang seperti mana sayang diri sendiri. Itu level yang sepatutnya. Tapi sahabat lagi atas daripada itu. Dia panggil isar. Sayang orang lebih daripada sayang diri sendiri. Diri sendiri tak makan pun tak apa. Yang penting sahabat makan. Kan kalau kita kata tahap orang makan, kita pun makan. Itu pun dah kira okey dah tu. Dia punya tahap iman dia. Yang lagi teruk ialah tak pedulikan lantak dia lah, dia makan ke tidak ke. Sebab dalam hadis Nabi juga menyebutkan, tidak sempurna iman kamu, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kamu sekiranya kamu tidur dalam kekenyangan sedangkan jiran sebelah kamu tidur dalam keadaan lapar. Nabi kata tidak sempurna iman. Itu kira teruk lah tu. Kawan dah angkat bendera putih dah, sebelah rumah je. Dia orang apa ni, orang tabligh ke mak bendera putih. Kan dia ni tak tahulah apa dia punya partinya. Orang sebelah angkat bendera hijau, itu orang PES. Ni sana orang bendera merah, itu bersatu. Kan yang sana pink pula, itu Puteri UMNO. Tak apalah, ini bendera putih. Mana ada parti apa dalam Malaysia bendera putih? Itu maknanya dah lapar dah tu, dah tak ada makanan. Kita buat tak peduli saja. Nabi kata tidak sempurna imannya. Jadi orang beriman ni, kalau kita makan, jiran kita makan. Lepas tu pernah juga dalam satu hadis Nabi pesan tuan-tuan ni, kalau siapa yang ada bibi, ada orang gaji, ada tukang kebun di rumahnya. Biasanya orang yang ada bibi ni orang kaya lah ya. Baru ni saya cerita pasal bibi ni, iaitu cerita tentang Fir'aun. Tak tahulah sejauh mana kebenaran cerita ni tuan-tuan ni, sebab dia bukannya hadis. Dia cerita, tetapi cerita ni ada dua jenis. Satu cerita yang diambil daripada Israiliyat dia panggil. Cerita-cerita kaum Bani Israel, tetapi ada tokok tambah. Cerita-ceritanya entah betul entah tidak. Tapi ada cerita yang saya baca, Fir'aun ni dia jahat. Dia raja yang zalim, tapi ada baiknya. Tang mana pula baiknya? Yang kita tahu ceritanya Fir'aun ni memang jahat. Dia punya baiknya tang mana? Dia ni raja, dia ada istana. Dalam istana ada banyak bibi, ada banyak orang gaji.
Tetapi orang gajinya, dia takkan benarkan orang gajinya buat banyak kerja. Hanya satu kerja bagi seorang bibi. Kalau bibi tu tukang masak, dia hanya masak aja kerjanya, jangan menyapu sampah. Tu yang kata baiknya Firaun ni. Bibi dia hanya masak aja. Bibi yang nyapu sampah aja kerja daripada pagi sampai ke malam. Kalau dah tak ada sampah pun dituak tonggengnya balik sampah. Sapulah juga. Jangan buat kerja lain. Umpamanya gitulah. Kemudian ada pula bibi kerjanya menyikat rambut je. Anak Firaun ni yang kita selalu dengar cerita pasal Masyitah. Masyitah tu bukan nama sebenarnya Masyitah, namanya lain, saya tak ingat. Tetapi Masyitah berarti tukang sikat. Itu yang dalam bahasa Arab, Masyitah tukang sikat. Jadi anak Firaun ni setiap kali lepas dia mandi, dia ada bibi yang tukang menyikat rambut. Kerjanya nyikat rambut je. Jangan buat kerja lain. Umpama gitulah tuan-tuan ya. Dikhaskan satu kerja je. Dia menguruskan anak Firaun aja. Maknanya kalau anak Firaun ni sehari sekali je dia mandi, sekali je dia menyikat. Sekali sikat je. Waktu yang lain tu dia main Facebook je. Dia main WhatsApp aja. Dia makan gaji buta gitu je lah umpamanya lah. Kalau anak Firaun ni banyak kali mandi, banyak kali dia menyikat. Itu yang kata sisi yang baiknya Firaun ni. Walaupun kita tahu cerita Firaun ni jahat, dan seumpamanya ada pula yang baiknya. Baik. Sebenarnya nak cerita apa ke tadi? Dah terlupa lah pula. Cerita apa tadi? Entah dah terlupa lah. Nantilah. Kalau ingat balik orang. Imam Al-Bukhari merekodkan. Dah. Dah baca dah ni daripada Umar. Belum. Imam Al-Bukhari merekodkan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai daripada segalanya kecuali diriku. Okey, ini pun sama juga tuan-tuan ya. Kalau kita jemput penceramah untuk Maulidur Rasul, selalunya akan keluar hadis ni. Imam Al-Bukhari merekodkan Saidina Umar berkata kepada Rasulullah. Dia kata apa dia? Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai daripada segalanya kecuali diriku. Apa maksudnya? Aku sayang kamu, aku cinta kepada kamu lebih daripada semua, tapi kecuali diri aku. Tak termasuklah aku sayang diri aku. Macam tu ke dia punya ayat itu? Aku sayang kamu Rasulullah lebih daripada semua, mak bapak aku. Kalau kita dengar orang Arab tuan-tuan ni, bila dia sebut bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, maknanya ayat tu menunjukkan kau lebihlah daripada mak bapak aku, kan? Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Tapi tak lebih daripada aku sayang diri aku sendiri. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kamu tidak beriman sehingga aku lebih dicintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar menyatakan, demi Tuhan yang menurunkan Al-Quran kepadamu, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada diriku yang berada di antara dua lambungku ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepadanya, sekarang wahai Umar, bermaksudnya sekarang barulah iman Umar lengkap. Betul-betul kita ni beriman tuan-tuan ya, sayang kepada Nabi ni lebih daripada kita sayang semua, termasuklah sayang diri kita sendiri. Kita sayang Nabi lebih daripada kita sayang diri kita sendiri. Biar kita terkorban, biar kehidupan kita ni tak sempurna, kan? Biar Nabi tu. Sebab itu kalau kita tengok para sahabat Nabi, mereka sanggup berjuang habis-habisan, berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar mereka diapa-apakan pun tak apa. Macam cerita Hijratul Rasul. Saidina Abu Bakar kejap-kejap ke depan, kejap-kejap dia ke belakang, kejap ke depan, kejap ke belakang. Rasulullah pun uzin, apa mika ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Kan cakap perak pula Nabi. Tu alih bahasanya, kenapa mika ke depan,
kulu kelo ni, ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Dia kata aku ke depan kerana aku risau ada musuh daripada depan. Aku ke belakang kerana aku risau kot ada musuh daripada belakang. Kalau apa-apa biarlah aku yang kena dulu, tak apa. Jangan kamu wahai Rasulullah. Baik, seterusnya. Dah bunyi dah jam ya. Tapi sekarang dah boleh merentah diri, dia boleh dah boleh merentah diri pula. Boleh merentah negeri, maksudnya kuliah pun dah boleh rentah dah kan. Dia dah boleh rentah isyak kan, dia sampai dia sampai pukul 9 pun boleh lah kan. Okey, lajak sikit lagi boleh. Sikit je lagi nak habiskan perenggan ni. Disebutkan dalam kitab sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan seseorang itu tidak beriman sehinggalah kehendaknya mengikuti apa yang aku bawakan. Jadi apa cerita pun tuan-tuan ya, kita kena ikut Nabi. Tapi jangan salah guna ayat tuan-tuan ya. Ni tak tahulah tuan-tuan dah mungkin pernah dengar dah ni. Ada satu ayat Al-Quran digunakan untuk pengasih. Apa dia ayatnya? Dalam surah Ali Imran kalau tak silap saya. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat tu, satu ayat tu sampai habisnya macam tu. Tapi ada orang guna ayat ni untuk pengasih. Ya, qul in kuntum tuhibbunallah. Ya, kalau ikut terjemahannya, qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu kasih, sayang dan cintakan Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku, yakni ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, nescaya Allah akan kasih kepada kamu, cinta kepada kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampunkan dosa-dosa kamu, wallahu ghafurur rahim, demi sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi ayat tu dibaca sampai takat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Sampai situ aja. Dia pun calit minyak wangi. Ya? Kan? Qul, katakanlah jika kamu sayangkan Allah, maka ikutlah aku. Pak dia calit. Kan? Lepas tu perempuan tu pun teringat-ingat dah dia. Itu katanya ayat tu digunakan untuk pengasih. Kemudian ada pula ayat lain dikatakan gunanya untuk nak bagi tak jadi berak. Pun ada pula. Ya? Kalau kita rasa nak terberak tuan-tuan ni, waktu tu kita rasa macam ada benda lah, ada apa ni, ada program ke, ada majlis ke, kan? Kita nak bagi tak nak berak. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tepuk dekat pungkok. Masuk balik tai tu katanya lah. Tak tahulah ceterai. Kok boleh tapi itu dikira salah guna ayat Quran tu. Tabbat yada abi lahabin wa tab katanya. Tutupnya balik. Tapi yang risaunya takut terus tak boleh berak. Sudah. Dia tutup terus lubang tu. Itu lagi nanya Pak Karim. Janganlah salah guna ya. Baik, empat pula perenggan yang terakhir. Betul lah, yang keempat. Perenggan yang terakhir, Imam Al-Bukhari dan Muslim merekodkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menjelaskan seseorang itu tidak beriman sehinggalah aku lebih dicintai daripada hartanya, anaknya dan sekalian manusia. Ada riwayat yang menyebutkan harta yang saya bacakan tadi, wa waladihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba min walidihi, kedua ibu bapanya, wa waladihi, anak-anaknya. Di sini disebut hartanya, anaknya dan manusia seluruhnya. Maknanya tak boleh mesti sayang Nabi lebih daripada segala-galanya. Jadi di antara sayang, cinta dan kasih kepada Nabi iaitu membanyakkan salawat kepada Nabi. Semalam saya dah ceramah dah Maulidur Rasul dekat Bagan Datuk. Saya katalah dekat masjid tu, tahniah kerana tuan-tuan ni dah buat sambutan Maulidur Rasul. Tempat lain belum lagi.
Ni baru 9 ke 10 Rabiul Awal. Saya kata lagi 2-3 hari Selasa ni. Tapi tuan-tuan ni dah buat awal, sambut awal. Setakat ini saya rasa tuan-tuan lah yang sambut paling awal sekali dalam Perak. Saya tengok tak ada lagi masjid lain yang buat. Lepas tu saya tanya kawan saya yang di Selangor, dah buat ke belum? Dia kata belum. Saya kata tuan-tuan buat majlis sambutan ni yang paling awal di Malaysia. Nombor 1. Naik pangkat lagi. Lepas tu saya tanya kawan saya yang di luar negara, dia dah buat ke Maulid Rasul? Belum lagi. Saya kata tahniah, tuan-tuan ni yang pertama di dunia ni. Yang buat sambutan Maulid Rasul. Kan dia dah buat semalam sambutan Maulid Rasul. Mana kat ayat tadi? Kan jadi di antaralah poin ceramah semalam tu, banyakkan berselawat kepada Nabi, sebab Allah dan para malaikatnya pun berselawat kepada Nabi, seperti dalam ayat yang dibacakan oleh Tok Bilal. Kan Tok Bilal hari Jumaat dia pegang tongkat, dia nak serahkan tongkat pada Tok Imam, dia akan bacakan ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya. Dia ada setengah Tok Bilal tu tak tahulah di mana. Macam tu dia baca. Innallah, seram pula dengarnya. Dia punya intonasinya tu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dia pun serahkan tongkat kepada Tok Imam. Jadi Tok Imam pun ambil tongkat. Kita ingatkan Tok Imam ni steady lah kot. Tadi Tok Bilal aja gamaknya yang jenis macam tu, mendayu-dayu kan. Ada pula jemaah bisik, Tok Bilal tu minum ketum katanya. Patut dia macam tu. Ingatkan Imam okey lah kot kan. Tok Bilal je minum ketum, sekali Tok Imam pula naik. Intaqullah. Kan? Dia punya intonasi dia tu. Intaqullah. Sepatutnya Tok Imam mestilah tegas. Ittaqullah. Barulah jemaah pun segur mata. Sebab ittaqullah maksudnya takutlah kepada Allah. Tapi kalau Tok Imam mendayu macam tu, ittaqullah, takut, tak takut sudah. Tu yang jemaah ramai yang lena tu. Maka sebab itu okey, nak cerita ayat tadi. Ayat tu apa maksudnya? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Kata ulama tuan-tuan, terjemahan ayat itu yusalluna fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' ni maknanya kata ganti, maknanya perbuatan yang sedang dilakukan. Dia bukannya past tense, dia present tense ke apa ke bahasa Inggerisnya kan. Dia perbuatan yang sedang dilakukan. Jadi kalau kita baca terjemahan ayat tu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa sedang berselawat kepada Nabi. Maknanya dulu, kini dan selamanya Allah dan para malaikatnya sentiasa berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi dan ucapkan sejahtera ke atas baginda. Bayangkan Allah dan para malaikat pun sentiasa berselawat, memuji Nabi, mendoakan Nabi. Jadi apalah kita sebagai orang beriman jika tidak berselawat, memuji dan mendoakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap hari jangan kita miss untuk berselawat kepada Nabi. Tukar daripada melatah, oh pocut, oh mak engkau hijau kan. Jangan lagi sebut perkataan mencarut dan seumpamanya. Kita tukar kepada selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana di dalam hadis menyebutkan orang yang paling banyak selawat kepada Nabi akan mendapat syafaat daripada Nabi di hari akhirat nanti. Jadi sekadar itu saja kuliah kita pada malam ini. Apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lebih dan kurang itu datang daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Jadi malam ini pengumumannya tidak ada jualan buah-buahan. Buah tak ada malam ni tuan-tuan ni. Sebenarnya ikutkan nak bawa, tapi kereta tak boleh start. Tadi saya datang naik motor.
pakai payung, nak terobang payung tu. Kan? Jadi kereta tak boleh start. Ada buah dalam kereta tu, jadi tak ada rezeki lah malam ni nak jual buah. Cuma ada pengumuman lain, berita yang kita dengar sehari dua ni tuan-tuan ni, kemungkinan umrah dah boleh dibuka. Jangkaannya bulan 12. Dengar-dengarnya macam itulah. Kemudian SOP-nya satu grup hanya 25 orang sahaja. Satu bilik 2 orang ke apa, macam itulah yang kita dengar. Jadi kalau adalah di kalangan tuan-tuan ni, mungkin dekat sini pun dah ada kot, ya, ejen syarikat travel ke apa ke, tapi saya sendiri insya-Allah akan pergi sama ada bulan 12 ataupun bulan 1 nanti untuk pergi umrah. Kalau ada yang nak pergi dengan saya, bolehlah khabar nanti, boleh roger lah, ya. Sebab saya akan bawa jemaah di bawah syarikat Darul Mubarak. Darul Mubarak ni kalau tuan-tuan kenal, dia dekat Seri Iskandar, dia punya office-nya. Ustaz Ismi dia punya ownernya, ya, Darul Mubarak Travel and Tours. Okey, sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.